kami baru saja habis perjumpaan dengan YDP dan juga daripada pihak Kuil. Tapi keseluruhannya memang kami tak puas hati lah. Sebab apa yang ditanya, jawapannya tak tepat, tak kita bangkit kepada akta apa semua tu, jawapannya memang tak memuaskan hati kami semua. Tak tepat. Sebab kelulusan merancang dikeluarkan pada 2017 kan. 2017. Kenapa kuil tu dah siap dah semua tu 2023 baru apply kelulusan merancang sekali lagi. Sebab kalau macam tu bermakna kuil-kuil haram ni boleh dibuat sewenang-wenang, naik bangunan lepas tu minta kelulusan merancang kemudian. Itu perlu diteliti balik. Takkan benda tu dah naik pun nak apply nak dia approve kelulusan merancang, dia tak kena lah kan. Patutnya daripada nak tanah apa semua tu, penggunaan tanah barulah ikut prosedur akta. Ini tak ikut akta-akta yang ada. Dan juga saya rasa kesal juga Prof bersama-sama Prof memang dengan PPIM dan kami ajak Prof masuk, Prof mereka tak benarkan Prof Ridwan masuk. Jadi Prof Prof Ridwan tak boleh masuk. Kita rasa kesal juga lah, kita datang dari jauh-jauh kan untuk bersama dengan penduduk kan, mendengar rintihan hati mereka dan sebagainya, tiba-tiba tidak dibenarkan masuk. Sebab ini melibatkan kepentingan awam, kepentingan masyarakat dan sebagainya kan. Kita tidak mahu dia berulang-ulang pada masa akan datang. Kalau tindakannya sebegini, dia akan berulang-ulang lagi pada masa akan datang. Kita tidak akan dapat selesaikan masalah. Kes ini bukan satu kes. Di mana-mana pun pergi, dia buat dulu. Lepas itu baru nak minta kebenaran kelulusan dan sebagainya kan. Ini masalah dia. Dan saya dapat dalam kes ini, penduduk telah buat bantahan demi bantahan. Tindakan tidak diambil. Ini masalah dia kan. Sebab itu dia berani naik. Dia berani naikkan struktur bangunan mereka, dan selepas itu nak minta pihak berkuasa sahkan dan sebagainya. Saya rasa ini satu tindakan yang tidak betul lah, dan kita perlu bertegas lah. Dan sebab itu kita perlu menyeru pada pihak berkuasa, kalau tak betul, ambil tindakan segera. Dan penduduk dah buat dan bantahan demi bantahan. Tetapi tindakan tidak dibuat. Orang lain yang lebih berkuasa daripada penguasa. Saya rasa perkara ini perlu diselesaikan secara tuntas. Kalau tidak, negara kita ini akan menghadapi masalah pada masa akan datang. Tanyalah penduduk yang ada ni. Assalamualaikum. Saya memang sangat tak puas hati lah. Memang sangat tak puas hati. Yang last perkataan daripada YDP lah, dia cakap tak mungkin akan roboh. Tak mungkin akan roboh. Tapi macam mana kalau kita tengok keadaan sekarang ni kan, kalau kita tengok sekarang ni, surau pun boleh roboh, rumah pun boleh roboh kan. Takkan bila time diorang dia tak boleh. Macam ada double standard pula diorang ni kan. Sangat-sangat tak adil lah saya rasa sekarang ni kan. Tapi itulah macam yang saya tekankan pun, majoriti Melayu, public interest first. Sekarang semua dah tak setuju. Dia seolah-olah diorang nak skip benda tu. Benda dah lama. Mana boleh macam tu kan. Sebab kita dah bantah daripada 2009, kau kena ambil tahulah. Tak boleh lah alasan dia, saya baru kat sini, tak boleh. Dia cakap benda tu dia kena alert lah benda tu. Bila dah ada masalah ni, dia kena selesaikan lah. Dia tak boleh lah lari daripada tajuk benda-benda macam ni kan. Jadi kami ni memang tetap berkeras lah. Memang bantah sekeras-kerasnya pembinaan kuil kat situ, pembangunan ni kan. Dia tak bincang pasal laluan, memang kami takkan setuju lah, sedangkan bangunan tu dah haram kan. Okey, kalau nak ikutkan dalam tempoh 14 hari mereka ada keluarkan notis. Dalam tempoh 14 hari yang dikeluarkan kepada pihak kuil, daripada didapati pihak kuil melanggar notis tersebut dengan meneruskan operasi di kuil, dan buktinya penduduk telah mengambil gambar serta video dan juga telah buat laporan polis. Jadi pihak kuil telah melanggar Akta 172 Perancangan Seksyen 26 dalam kurungan 1 Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976. Akta 172 yang apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya, dan bagi kesalahan yang berterusan akan didenda sehingga RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu berterusan selepas sabit yang pertama tadi. Notis-notis dikeluarkan tapi tindakan tak dibuat. Kalau macam tu, orang bolehlah buat kuil mana-mana, lepas tu amal masuk kelulusan perancangan kemudian. Apa jadi dengan PKJ macam ni? Kat Malaysia perancangannya tak teratur. Prof boleh komen, Prof? Saya fikir PBT sebegini dia kena bertindak dalam bidang kuasa dia lah. Ya, kan? Daripada jangan takut, dan daripada mula struktur bangunan ni yang dibangunkan ni sudah tidak mengikut prosedur, pada masa itulah kena terus bertindak. Kenapa tindakan tidak dibuat setelah bantahan dikemukakan, dan walaupun ada tindakan dibuat, tapi tindakan itu kena tegas lah. Kalau dia naikkan juga, maka dia kena robohkan lah, itu saja. Tapi sekarang ni bila jawapannya tak boleh ambil tindakan, sedangkan struktur yang naik itu tak betul kan. Jadi apa masalahnya sekarang ni? Kalau dah tak betul, tak ikut undang-undang, maka
menjadi kewajipan pada pihak menguasai untuk menjalankan tindakan. Tapi tindakan tidak dibuat di segitu saja. Ini bukan berlaku di sini saja. Di mana-mana pun macam tu. Sampai bila? Kita dah tahun 2024 dah. Betul. Ya. Tak masuk, saya nak share sikit. Saya pergi ke PBT lain macam Majlis Bandaraya PJ baru ni. Kami NGO dibenarkan masuk. Kat sini nak kena negotiate dulu baru nak dapat masuk. Itu kami berdua je. Prof tak dinafikan hak dia untuk masuk. Itu memang saya tak puas hati sebab PBT mana pun boleh masuk sebab kami memperjuangkan hak rakyat. Okey, apa yang nak kami buka soalan pada siapa yang nak bertanya? Puan, boleh saya tanya, selama ini notis yang dikeluarkan ada tak arahan untuk merobohkan bangunan haram? Untuk notis tu MPKJ dah keluarkan pada tahun 2014, 2019 dan yang terbaru ni 2024. Tapi masih pilih lagi untuk A dengan C tu. Yang B untuk meruntuhkan masih tak ada. Sedangkan benda ni dah 13 tahun pun tak ada runtuh lagi. Notis dah keluar. Jadi notis ni boleh pakai ke tak boleh pakai sebenarnya untuk penduduk? Ke atau nak main-main je benda-benda macam ni kan? Jangan main-main sebab ini isu boleh sensitif kan? Benda yang sensitif. Akan berlaku pergaduhan ke yang kita tak diingini kan? Jadi benda ni kena settlekan dengan betul-betul lah benda ni kan? Tak boleh lah suka-suka hati nak pusing sana, nak pusing sini sebab penduduk semua nak tahu. Nak tahu keputusan PKJ ni kenapa tak dapat kan? Tak boleh. Soalan seterusnya, bilakah keputusan PKJ akan keluar keputusan meeting yang sudah dikatakan? Tadi kita keluar. Apa? Macam mana? Meeting tadi tu bila? Keputusan PKJ akan keluarkan untuk penduduk. Dia selepas ni, selepas OSC. Selepas mesyuarat OSC dia akan keluarkan. Boleh kita tahu apa syarat-syarat PKJ boleh meneruskan? Ada tak syarat-syarat? Ada siapa-siapa tahu? Apakah syarat-syarat membolehkan PKJ Tak, kata itu lagi masa 2017 dia hantar merancang tu lulus dia untuk setahun saja. Bila merancang 2017 senyap je tiba-tiba 2023 ada hantar untuk perancangan dia hantar perancangan. Sebab kuil tu dia siap. Tak apa, yang siap okey, dia memang dah siap. Tapi yang bila dia hantar tahun 23 tu, Soalan seterusnya, adakah PKJ selepas ini akan merobohkan keharam tersebut? MPKJ kata tadi dia takkan robohkan. impossible. Impossible. YDP cakap impossible. Macam double standard lah kan? Nak robohkan ni memang impossible. YDP daripada mulut YDP itu sendiri. Kalau untuk merobohkan ni impossible. Itu saja. Tapi kalau untuk operasi dia seterusnya, boleh tak? Apakah PKJ keputusan pertama tahun 2013? Ya. Jadi untuk urusan-urusan yang lain, buat kami faham adalah apa? Macam untuk telefon 12 bulan saja. Itu saya terang tadi, kelulusan tempoh setahun je kan, 12 bulan. Masa 2017 dia apply, lepas tu dia senyap. Agaknya masa dia senyap tu dia buat lah, dia bagi naik, bagi siap. Tu 2023 tiba-tiba dia masuk submission ke Jabatan Perancangan yang baru pula, perancangan yang baru. And then yang benda ni nak diluluskan. Tak adil lah kalau macam tu. Siapa-siapa boleh buat benda haram dulu, lepas tu lulus. Kalau nak buat benda-benda untuk macam kita nak buat masjid sekalipun, kalau kita buat benda haram, kita nak pergi solat macam mana? Dia macam bangunan haram. Ibadah. Memang haram jadah lah kami nak minta laluan. Dan memang bangunan haram. Kan? Saya memang betul-betul saya tak boleh lah kalau benda macam ni. Pihak NDPJ meluluskan kelulusan merancang tersebut dan ada syarat. Maksud pihak kontraktor kena bagi apa? Lepas tu, kenapa benda ni diteruskan? Bangunan ni boleh diteruskan. Sedangkan ada tak dia punya dari panduan apa? Dia punya ketah kerja lah orang kata. Ada tak? Saya tengok dia tak ikut garis panduan lah. Benda-benda yang sepatutnya kan. Macam saya cakap daripada segi akta pun orang boleh pusing juga kan. Macam itulah bagi saya memang tak ikut garis panduan. Jadi diorang kena kemukakanlah bukti-bukti. Kalau kata yang diorang tu ada yang cakap tu kan, yang dia kata yang apa yang dah meeting saya minta daripada perancangan tadi yang 2023 tu tunjukkan pada kami bukti tu. Tunjukkan kami yang surat tu pada penduduk. Baru kami akan percayalah benda tu kan. Jangan cakap je tapi bukti tak ada kan. Penduduk sekarang nak tahu. Belakang saya ni jawatan kuasa bertindak pun nak dekat 250 orang. Kan yang bersama saya kan. Jadi sentiasa bukannya yang sikit kan, bukan yang kuantiti sikit. Jadi yang bagi saya cakap benda ni kena isu yang betul-betul. Kalau salah je habis. Dia cakap. Apa komen PKJ tentang insiden yang berlaku pada 17, 14, 1, 24 hari? Apa komen? Apa kira-kira? Oh, yang notis yang dihantar. Notis Budi bicara, budi oh bicara. ya okey. Yang itu hari dia turunkan batu penghalang untuk menghalang laluan tu. Jadi bila batu tu diturunkan ada apa Wi? Saya Abi teruskan. Bila batu tu diturunkan, yang saya pelik ni dapat sekatan daripada ahli-ahli majlis pula boleh turun untuk naikkan balik batu tu semula. Naik ke mana? Hantar balik, naik lori balik, naik truk balik, lori truk tu balik. Sebab macam dihalang maknanya ahli majlis menghalang batu, menghalang pejabat awam menjalankan kerja-kerja tu kan. Daripada situ pun saya tengok dah macam tak adil lah. Kenapa macam ni kan? Macam saya cakap lah, kalau kita tengok video saya sebelum ni, saya cakap kami semua ada hak kan, bayar cukai semua. Tak boleh lah main suka-suka hati je macam tu je kan. Semua berhak.
Kami semua dah duduk sini bertahun-tahun kan. Tak boleh main suka-suka je kan. Tak ada bincang, tak ada apa, langgar. Bincang-bincang sama-sama sendiri, langgar. Macam ni habislah sampai bila-bila pun hancur. Ditutup SPJ seolah-olah membenarkan SPJ tersebut, iaitu minta naik balik batu tu tadi, tapi kan SPJ bersetuju. SPJ membuat keputusan semula membatalkan bahawa batu tak boleh letak, lepas tu kena letak balik. Yang tu kami tak sempat nak tanya tadi, siapa yang mengeluarkan arahan. Yang mengeluarkan arahan tu. Ada masa kita jumpa tadi yang arahan daripada apa tu? Pihak atasan supaya batu tu dinaikkan balik. Batu tu arahan daripada pihak atasan supaya batu dinaikkan balik. Dinaik ke lori balik. Tapi takkan benda tu untuk bila arahan dah diturunkan, kenapa kita nak takut dengan orang? Bermakna pihak atasan ni perlu ada apa tu, ketegasan. Kenapa dia nak suruh angkat balik? Adakah ada unsur integriti? Ya, integriti. Ya. Saya setuju lah. Pada saya iyalah, tak ada kenapa nak ikut cakap ahli-ahli majlis yang turun apa semua. Benda ni isu rakyat, kenapa nak dipolitikkan? Tak patut dipolitikkan. Dan sepatutnya FPKJ perlu buat report. Kan kalau kes isu macam ni FPKJ yang kena buat report. Tapi pelik penduduk pula yang buat report. Dia macam tu. Tu yang kami sendiri pun tak faham kan. Kenapa orang QPAC dibenarkan masuk tadi? Tadi macam ni. Bila kami tengah bercakap tadi, sebut Asmada sebut apa, sahabat saya disebut pasal tanah semua. And then pihak PIL, silap saya kan tadi, mereka panggil QPAC, dia kata developer. Lepas tu saya request supaya Prof masuk, dia tak bagi. Tapi saya question lah, kenapa pihak QPAC tu boleh masuk? Itu saya tak puas hati tu. Ini double standard lah. Kami NGO membantu rakyat. Rakyat datang mengadu pada kami bawa suara rakyat. Jadi pada saya lah, ini tak sepatutnya terjadi. Satu, pada saya, you tak respect Prof Ridwan. You should respect Prof Ridwan T. Siapa ahli majlis yang dia betul-betul? Kalau sebelum ni Siti Razimi lah. Tapi kalau sekarang ni saya tak pastilah pula kan, sebab diorang ada buat lantikan baru lah. Siti Ramizi. Saya fikir titah Sultan Selangor baru ni kan, supaya ahli majlis ini 50% kena dilantik daripada kalangan profesional, sepatutnya disambut dengan baik lah. Setakat ni ahli majlis ni semua lantikan politik. Bila lantikan politik, orang politik ni tak boleh pakai. Dia selalu bertindak mengikut kepentingan dia, kepentingan politik. Saya rasa titah Sultan Selangor baru ni supaya ahli majlis dilantik 50% pada kalangan profesional sudah sampai masanya disambut dengan baik, dan sudah sampai masanya pihak PBT ni akur pada titah tersebut supaya kepentingan rakyat terbela lah. Minta maaf cakap lah, kalau selagi mana ahli majlisnya orang politik, dan sudah tentu mereka akan bertindak mengikut kepentingan mereka. Jarang yang bertindak mengikut menjaga kepentingan rakyat, bertindak mengikut undang-undang dan sebagainya kan. Apatah lagi bila ahli majlis itu ada kepentingan kat situ, lagilah dia akan mengikut kepentingan mereka. Jadi saya rasa perkara ini perlu dilihat secara serius lah. Sebab kita nak menyelesaikan masalah, bukan nak mengeruhkan lagi masalah yang sedia ada. Kita nak tunggu ada macam apa, kematian baru nak ambil action benda-benda macam ni. Ini sensitif, sangat-sangat sensitif, melibatkan bangsa, agama kan. Jadi kena cakna lah benda-benda macam ni, tak boleh main suka-suka hati je kan. Lagipun dia duduk bersebelahan dengan flat, dengan flat yang majoritinya orang Islam, orang Melayu. Nak menghadap benda ni setiap hari kan. Sepatutnya pertimbangan sebegini perlu dilihat secara serius. Buatlah di tempat yang majoriti dia nak lihat benda tu. Tapi tak ada. Majoriti kawasan tu adalah orang Melayu. Macam makcik tu sebut tadi, sebelah rumah dia saja, berdepan dengan dia kan. Jadi bertentangan dengan naluri dia sendiri sebagai seorang Islam. Islam memanglah memberi hak kepada orang bukan Islam, tapi hak itu perlu ada di tempat yang sepatutnya. Tapi saya fikir perkara ini tidak berlaku di tempat yang sepatutnya. Sebab itu benda ni kalau tidak ditangani, dia memang akan menimbulkan masalah pada masa akan datang. Sebab itu bila kita bertindak, melihat masa depan, bukannya menyelesaikan masalah masa kini. Tapi ini penyelesaian masa kini dan bukan penyelesaian masa depan. Saya bukan saja tuju pada di sini, di mana-mana tempat sekalipun. PKJ melihat bahawa sebenarnya peluang jalan diberikan, jalan itu adalah jalan satu yang menghubungkan jalan nak ke kuil tersebut dan jalan yang harian digunakan oleh penduduk setempat. Sebenarnya ada pertemuan kenduri kendara itu dengan cara ibadah dia. Macam mana? Itu lagi pun dah terjadi kan sekali. Cermin kereta penduduk. Cermin kereta penduduk pecah. Yang side mirror lah bagian masa hari keramaian tu lah.
Tu yang kita tak nak laluan tu memang tak sesuai lah bagi saya. Elok kuil dia pun memang tak sesuai lah, sebab dia elok dipindahkan je lah ke tempat lain kan. Macam yang saya cakap, kalau ada tanah lain bagilah pada dorang kan, sebab kami pun baik sebenarnya dengan dorang tu semua, tapi disebabkan satu benda isu ni kita dah jadi masa-masa muka, gaduh-gaduh kan. Jadi macam tak seronok juga kan benda ni. Jadi kalau ada lah boleh-bolehlah carikan orang satu tanah bagi ke tempat lain. Yang tu jangan ganggu penduduk semua kan. Sebab kami memang bantah sekeras-kerasnya bangunan kuil tu. Memang kami bantah sekeras-kerasnya. Kalau macam mana pun kuil tu kami tak nak ada dekat tempat tu.